subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Satu tanggungjawab yang Pak Lily bagi kat Cik Su rasa macam deep jugalah, sebab Pok Yi ni bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang biasa-biasa. Orang yang sangat saya selok. Macam tu. Setiap kali pergi center dulu masa saya sorry sikit perkenalan dengan Pok Yi, masa saya kenal dulu masa dekat center, saya tengok orang ni kuatnya, semangatnya. So saya memang jadi Pok Yi idola saya. Setiap kali Pok Yi cakap apa mesti saya catat. Hari ni pun saya catat Pok Yi cakap. Apa yang Pok Yi cakap saya akan catat. Tips macam apa-apa yang Pok Yi bagi memang saya akan catat. Semua yang Pok Yi bagi memang bermanfaat untuk saya dan saya guna sampai sekarang. Nanti saya beritahu anda apa yang Pok Yi bagi sampai sekarang saya guna tips tu dan saya jadikan satu gerak kerja saya juga. Sampai yang apa yang Pok Yi bagi kat Cik Su dan Cik Su guna. Pok Yi boleh Cik Su nak share screen tak hari ni? Boleh. Sekejap Boleh. Saya buat aku host. Atas pilih. Dia kini dah. Pilih apa tu? Okey, nampak. Sekejap Pok Yi. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak perkenalkan diri saya. So boleh tengok slide saya. Slide saya ni simple je. Saya pun nak kata buat slide high sangat pun tak jugalah. Saya masih lagi belajar dan terus belajar untuk berjaya di Forever. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil azizil ali, amma ba, Allahu akbar. Bersyukur kita hari ini siapa yang tak kenal Cik Su. Nama saya Suhana binti Abdul Ghani. Saya dikenali sebagai Cik Su. Saya branding saya kat mana-mana nama saya Cik Su. Saya merupakan ibu tunggal, anak 3 orang dan pekerjaan saya dahulu adalah seorang manager di KFC dan saya bekerja pada 1999 sehingga 2017 dan sekarang saya merupakan manager di Forever Living. Saya juga yang terbaru saya dapat local trip dekat Sydney lah, Australia. So alhamdulillah pencapaian ni sangat saya rasa bangga disebabkan dengan tim yang hebat. Alhamdulillah saya dapat tim yang sangat sayang, sangat memahami dan sangat deep lah dengan kumpulan kami, walaupun kecil tapi saya sangat seronok dan saya sangat enjoy dengan tim saya. Semua tim saya adalah gegel. Semua tim saya yang terdapat ni adalah gegel. Kalau anda rasa seronok nak dengar perkongsian saya hari ini, tolong type 933 untuk membuatkan saya mencapai impian saya, insyaAllah untuk mencapai tabung kereta. Target saya untuk tahun depan, untuk saya achievekan bawa kereta tu balik kat border dekat dengan tangga rumah mak saya, insyaAllah. Doakan saya type 933 untuk memberi energi kepada saya, untuk memberi semangat kepada saya untuk bawa kereta itu di samping mak saya. So kat sini, kenapa Cik Su pilih Forever? Why Forever? Kenapa saya pilih Forever? Saya tunjuk kat slide seterusnya. Kenapa saya pilih Forever? Ini adalah sebab kenapa saya pilih Forever. Semua orang tahu saya merupakan seorang ibu tunggal yang beranak 3. Dan inilah ibu saya, inilah big why saya, kenapa saya buat Forever. So pengalaman saya bekerja dengan Kentucky mengambil masa selama 18 tahun. Apa yang membuatkan saya berhenti kerja adalah yang dekat tengah-tengah dan kat tepi saya itu adalah untuk anak saya dan juga emak saya. Sebenarnya bila saya bekerja dengan KFC, sebenarnya duit saya dah cukup bagi saya untuk menampung saya dengan anak-anak. Di samping saya ada lagi pekeso untuk suami, di samping ada allowance bulanan lagi. So alhamdulillah cukup dah untuk saya menampung anak saya 3 orang dan juga dengan emak saya. Alhamdulillah. Dengan rumah, kereta semua dah ada.
complete, saya dah cukup dan saya dah ada everything, semua sekali saya dah ada. Tetapi saya tak ada masa. Okay, saya tak ada masa. Kenapa saya berhenti kerja? Sebabkan saya tak ada masa yang cukup bersama anak-anak saya. Dan saya juga telah kehilangan suami. Apa yang menyebabkan saya bertukar kepada Forever adalah disebabkan saya nak berubat, nak ikhtiar untuk suami saya. Untuk pengetahuan semua, suami saya meninggal pada 2017, merupakan tamparan hebat dalam hidup saya. Masa tu saya rasa macam Allah sangat menguji saya. Allah sangat menguji saya disebabkan bila saya rasa sangat sedih time tu, saya pandang anak saya dan saya pandang ibu saya. Dan apa yang buatkan saya resign, saya buat resign letter. Sebelum saya buat resign letter, saya solat istikharah. Sebab saya nak buang gaji 4 angka, gaji saya dalam 3,000, 4,000 something like that lah. Tahunan pun ada bonus or something. Memang KFC saya rasa gaji yang sangat banyak lah untuk saya. Alhamdulillah, syukur. Tapi apa yang buatkan saya berhenti kerja? Disebabkan adalah anak-anak saya, masa. Saya kurang masa dengan mereka. Cuba bayangkan kalau pagi saya bekerja pagi masuk pada pukul 8. Saya seorang yang punctuality kalau dulu. Kalau dulu memang saya seorang yang punctuality. Maksudnya bila saya masuk kerja pukul 8.30, pukul 8 dah terpacak dekat tempat kerja. Kalau saya balik, sepatutnya balik pukul 5, tapi pukul 7 saya memang tak balik lagi. Saya memang jenis orang yang suka perform dengan kerja. Everything yang saya buat memang saya suka perform. Tetapi dugaan demi dugaan datang pada saya. Mak saya tak setuju bila saya nak buat resign letter. Mak saya akan cakap dengan saya, kenapa nak resign? Kenapa nak berhenti? Sedangkan duit tu dah ada. Kenapa nak cari benda yang belum pasti? Semasa tu saya pun, ya Allah, ya Tuhanku, aku hanya berpandu-Mu. Ya Allah, aku hanya berdoa dengan-Mu supaya Kau tunjuk jalan untuk aku. Macam mana aku nak terus bangkit untuk lihat anak-anak aku nak bersama dengan anak-anak aku. Macam kalau saya kerja petang, saya masuk time pukul 3, jadual kerja saya pukul 3 sampai pukul 11.30 malam, tetapi saya masuk kerja pukul 2. Saya masuk kerja pukul 2 dan balik pada pukul 11 biasanya, tetapi saya balik pukul pada 12.30 malam. Sebab paperwork semua kena buat. Semua everything kita kena buat. So dalam masa yang sama, kalau saya kerja pagi, anak saya ambil sekejap, saya letak dekat KFC dan adik saya akan datang ambil dekat tempat kerja. Saya bertuah hari kebetulan masa tu, tempat kerja saya dekat dengan rumah mak. Dan adik saya ambil terus bawa balik dan saya stay dekat tempat kerja sampai pukul 7. Dan bila saya ambil anak kat rumah mak, balik rumah, saya masak-masak dan malam dah. Saya rasa mana masa saya dengan anak. Sebab itulah buatkan saya berfikir, saya buat istikharah dan saya fikir yang terbaik untuk anak saya. Itu yang buat saya sangat teruja kenapa saya pilih Forever. So bila suami saya dah meninggal, suami dah pergi, saya rasa memang sangat kemurungan time tu. Saya ada kemurungan, saya tengok banyak slide-slide. So kalau anda dekat sini, jangan miss untuk post everything dekat Facebook. Story macam-macam berkenaan dengan produk kita. Produk kita memang the best. Story je dekat Facebook, dekat Insta, dekat everything. Sebab saya pun banyak tengok pasal produk Forever dekat story-story dekat tempat-tempat yang ni lah. So, bila saya dengar dan cerita dan masa saya dalam edah, saya terpandang kawan saya yang ada masalah, anak dia ada masalah jantung Pak. Anak saya adalah masalah anak kawan saya ada masalah jantung berlubang. Masa itulah saya terfikir, ya Allah, ini yang Kau nak tunjuk kat aku. Apa yang Kau nak tunjuk kat aku selain pada masa dengan anak aku? Apa yang Kau nak tunjuk kat aku? Ini permulaan saya dengan Forever ya. Permulaan yang saya tergerak hati nak buat Forever. Sebab tu saya kata berkongsilah dengan hati, berkongsilah dengan jiwa, you akan rasa perasaan tu. Keseronokan buat Forever ni. Keseronokan bila you dapat. Sebab bukan about money tapi about a feeling, perasaan tu. Dan saya sangat teruja dan saya sangat sayang upline saya. Sebab itulah bila buat perkongsian saya selalu wujudkan upline saya dan saya nak bantu upline saya juga. Okey Pak Yi, bila mak saya marah, mak saya tegur saya dan saya pun buat ignore je. Sebab saya tahu saya ada Allah dan saya pun masih kuat. Saya selalu share dengan CBN Syida, saya selalu share dengan adik-beradik, semua mak tak suka semua. Cakap fikirlah yang mana yang baik. Awak fikirlah awak dah buat istikharah ke dah. Saya dah buat istikharah, dah buat everything dan saya tahu apa yang saya pilih adalah yang terbaik. Tapi masa tu saya masih kemurungan Pak Yi. Saya masih kemurungan, tak boleh nak absorb lagi, tak boleh nak terima lagi apa yang mak cakap, tak boleh nak terima lagi sebab kehilangan suami. Bayangkan dulu Pak Yi, bila saya berfikir selain anak masa, tapi dulu saya ada gaji. Okey, saya ada gaji dalam 3,800, 3,700 setiap bulan. Dan saya ada lagi allowance 3 bulan untuk quarterly bonus. Dan bila saya dapat gaji semua mungkin dalam 3,000, 4,000, dekat 5,000 juga lah bulanan kau dapat monthly.
Tapi bila dapat tu Pak Yi, mana perginya duit tu? Kalau sekarang ni, dulu saya ada suami saya gaji dari 5,000 hingga 6,000. So total up saya dengan suami dalam belas-belas ribu setiap bulan. Tetapi Pak Yi, bila suami meninggal, siapa nak bayar dapur, barang dapur, siapa nak bayar yang tu, siapa nak bayar yang ni? Semua saya. So kalau aku kerja dengan KFC lagi, mana aku nak dapat duit yang berganda-ganda tu? Kat mana aku nak dapat? Sebab tu dan saya sekarang ni terus fokus dan buat apa mindset dan terus draw. Buat je apa yang saya nak buat sekarang ni. Sebab saya tahu dalam forever boleh bagi big money pada saya, bagi saya masa, bagi saya kesihatan dan boleh bagi saya freedom. Freedom dengan keluarga dan boleh, saya ni suka, selain tu Pak Yi, saya suka melancong. Okay, next dekat sini gambar saya punya KFC. Ini dah saya dulu. Inilah saya, tengok saya kat dekat slide tepi tu memang berisi sikit kembam sikit. Saya adalah restoran manager saya dah jaga dalam 4-5 outlet. Dan staff saya yang saya jaga dalam 30 orang hingga 40 orang setiap restoran. Dan manager dalam 5 hingga 6 orang. So nak handle ni bukan perkara yang mudah. Ini pengalaman saya lah. Saya bersyukur bila saya ada pengalaman tu, saya nak sangat orang yang dalam forever ni fokus ke depan. Apa matlamat dia, apa yang perlu dia orang fokus, apa hala tuju dia. Dekat sini juga, saya dekat KFC, dah banyak achievement yang saya dapat. Saya dah dapat the best restaurant manager, the best achievement. Tapi saya nak juga dalam forever the highest. Banyak sangat yang saya impikan dalam forever. Walaupun berbagai ujian yang saya datang kat saya, tapi saya tahu Allah sayang saya. Ingat satu je, saya selalu pandang Allah sayang aku. Ya Allah, kau sayang aku, kau cinta aku nak kau pandang aku, ya Allah. Sebab itulah sampai sekarang saya lagi-lagi berusaha untuk jadi yang terbaik dan bagi yang terbaik untuk tim. Bukan tim saja. Surrounding lah, kawan-kawan yang nak berjaya, saya nak sangat bantu mereka berjaya bersama. Sebab bagi saya dalam forever ni adalah the best platform yang sangat bagus dah. Tapi adakah kita benda yang baik? Adakah kita orang yang terbaik? Fikir-fikirkanlah. So dulu saya memang macam ni, saya memang jenis orang yang energetic. Kalau orang kenal saya memang jenis orang energetic. Everything setiap morning saya akan bagi yang cheer, bagi energi pada staff. Saya nak benda tu. Sebab everybody you kena setiap pagi kena ceria, kena ada energi, kena ada powerful. Sebab tu yang saya nak orang kat sini juga mengalami benda yang sama, alhamdulillah. Selepas saya masuk dengan forever, okay Pak Yi, selepas inilah permulaan saya dalam forever. Saya buat kabush. Saya tak malu Pak Yi. Saya jadi macam, saya buat ignore je. Apa-apa yang datang kat saya hadap je. Anak-anak saya pun dah faham. Sebab Cik Su sentiasa cerita everything dekat anak-anak. Cerita berkaitan dengan semua. Berkaitan dengan keuangan Umi, apa tanggungjawab Umi, semua saya cerita. Sebab saya anggap anak-anak saya adalah kawan saya. Anak-anak saya adalah kekuatan saya. Sebab saya diuji dengan Allah, tapi Allah sayang saya. Dia hadirkan anak-anak yang begitu cantik, ceria dan anak-anak yang begitu memahami saya. Sebab tu setiap kali saya buka kabus, kabus ni saya buat dekat Kelulut, yang ni saya buat event dekat sekolah, yang ni kat tepi ni saya buat event dekat masjid. So event yang berbeza. Yang ni dulu masa kita buat offline. Yang ni masa kita buat offline, event-event yang berbeza. Saya jenis orang tak malu sebab mak saya adalah orang yang bisnes. Family saya adalah orang bisnes. Saya selalu saya pergi tu. Saya tak malu. Saya jenis macam aku nak cari rezeki, aku tak malu orang nak cakap aku apa. Sebab bila orang kata Cik Su, kau tak malu ke pergi hantar Edah Ketah kat sini, Aku tak malu, aku buat benda yang baik. Sebab aku nak tolong orang sihat, aku nak tolong orang cantik. Sebab saya suka orang cantik, Pak Yi. Saya suka tengok orang cantik, saya suka orang kemas, saya suka orang bergaya. Saya sangat suka benda tu. Saya sangat suka benda-benda yang cantik. Macam tu. Saya suka benda yang berkilat, bersinar, suka. Tapi okey, seterusnya apa yang menyebabkan saya sangat berasa nak berjaya dalam forever disebabkan saya nak berkongsi sesuatu itu dengan hati yang tulus. Bila saya berkongsi, saya masih lagi bercerita dengan anak tim saya. Saya kata kalau you nak berkongsi from your heart, daripada hati anda. Kongsi kebaikan tu daripada hati anda. Anda akan nampak keseronokan, bukan sebab money, bukan about duit, tapi anda rasa seronoknya berkongsi forever ni. Bila anda buat demo, kalau orang tak beli, tak apa, Allah uji aku lagi. Selalu cakap benda yang baik-baik. Kalau Pak Yu tak percaya, boleh tanya anak-anak tim Cik Su, sebab diorang ni saya latih macam tu. Saya nak diorang ada perasaan macam tu. Latih, sebab saya pun dilatih macam tu juga. Tapi feeling saya lagi macam ngam lah dengan CDN Shida, dengan Ibu Mida, dengan anak tim saya Umi Alisha yang sangat seronok sebab permulaan sebab anak tim saya juga malu nak buat aktiviti untuk Facebook, semua malu. Semua orang malu, semua orang tak pandai. Tapi saya kata tak apa, berkongsi dengan hati. Kongsi dengan aktiviti awak sehari yang awak ada. Lakukan je, buat je, redah je.
Sebab jangan malu dekat Facebook, jangan malu dekat everything. Sebab awak bukannya ambil duit orang. Awak nak berkongsi manfaat, awak nak berkongsi kebaikan. Kongsi dengan jiwa, kongsi dengan hati, kongsi dengan perasaan anda. Allah lihat apa yang awak buat. Allah lihat apa yang anda lakukan. Walaupun diuji, ucap je Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Allah tak uji aku kalau dia tak bagi kat ujian kat aku kalau aku tak mampu nak adab sekalinya. Sebab tu kita kena banyak-banyak muhasabah diri, banyak-banyak istighfar. Setiap kali kita diuji, muhasabah diri dan banyak istighfar. Okey? Setiap apa yang Cik Su lakukan, mulakan dengan bismillah. Bila kita nak buat live pun kita buat bismillah. Bila kita nak buat macam Zoom tadi, saya baca bismillah, dengan doa, dengan bismillah. Dan kita mulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Berkasih sayang dengan Allah. Dan berkasih sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan rasa sangat tenang, sangat redha dengan setiap ujian yang datang dengan kita. Macam-macam kita ujian yang datang pun kita adapt. Tak kira lah agama apa pun yang ada dalam ni, you ada Tuhan, you kena redha dan terus pasrah kehidupan dan ambil cara untuk mengatasinya. Sebab tu selain berkongsi dengan hati, you follow sistem. Sistem Datuk buat ni dah cantik dah. Sistem 933 dan buat ni dah cantik dah. BO International buat ni sangat cantik, sangat deep, sangat memang comel dah. Sebab apa? 5 langkah kejayaan di Forever. Saya pun untuk pengantar Pok E 2 minggu lepas, saya buat lagi satu tim yang fokus balik 5 langkah untuk kejayaan di Forever. Saya buat balik satu grup yang memang betul-betul bukan grup saya saja, grup yang untuk tim saya punya leader. Sebab saya nak kita berjaya juga together. Kita tak nak berjaya seorang, kita nak berjaya juga together. Saya invite, saya ajak saya punya leader untuk join sekali untuk kita nak berjaya beramai-ramai. Apa yang kita kena buat? Back to basic. Back to basic je. Kalau you buat benda yang sama, you akan dapat result je. Senaraikan 50 orang hingga 100 orang. Bila kita senaraikan, kita call. Bukan setakat call saja. Kita messenger, kita WhatsApp, kita Telegram. Kita buat kedai dekat Telegram. Everything kita nak buat semua dalam mindset kita. Buat saja. Walau apa yang orang tak beli pun tak apa, you lakukan je. Sebab you tak tahu bila Allah nak hantar fighter. You tak tahu bila Allah nak bagi rezeki kat anda. Buat saja, lakukan je. Saya telefon orang reject saya. Nak cakap produk ni, nak cakap ni, itu normal. You kena be positive thinking. Selalu berfikiran baik, positif dengan diri anda. InsyaAllah Allah akan hadirkan benda-benda yang baik dalam hidup anda. Bila ujian datang, hadap je. Bila ujian datang, pegang je. Ya Allah, kau masih uji aku. Tak apa ya Allah. Bila kau uji aku, tolonglah ya Allah. Tunjukkan jalan untuk aku selesaikan semua ni. Tunjukkanlah jalan macam mana aku nak keluar daripada masalah ni ya Allah. Kerana aku tahu kau sayang aku ya Allah. Minta dengan Allah. Okay. Yang kedua, mesti cepat berdikari. So dalam ni semua leader. Sebab apa saya kata leader? Kalau you tak leader, you tak masuk dalam meeting. Sebab apa you dah leader? Sebab bila you leader, you dah buat satu GEP, you dah ada plan, you dah tahu apa nak buat. Kalau tak ada Zoom, jangan jadikan alasan. Kalau tak ada Zoom, you ada Telegram, you ada WhatsApp, you ada everything yang boleh guna untuk GEP. You ada everything, you kena pandai. Tak pandai, belajar. Tak pandai, banyak YouTube. Saya memang terkasima dengan saya punya fighter baru, Kak Fauzah, dia sangat deep. Sebab apa? Dia belajar. Saya kata Cik Su tak apa, jangan risau. Saya ada YouTube banyak Cik Su. Wow, subhanallah. Sebab apa? Allah hantar orang-orang macam tu. Sebab kita redha. Kita redha dengan setiap apa yang Allah uji. Kita redha dengan apa yang Allah bagi. Sebab Allah hantar yang terbaik untuk kita. Itu yang kita fikir. Sebab apa? Saya belajar dengan CBN Ramani juga. Cik Su selalu senyum-senyum. Sebelum ni saya tengok muka dia. Selalu. Sebab you boleh ambil siapa saja orang yang you rasa boleh bagi inspirasi kepada you. Bagi tenaga kepada you. Setiap pagi, setiap hari, apa yang you boleh tengok. Saya suka tengok Miza, saya suka tengok Najah, saya suka tengok CBN Ramani. Kenapa dia orang boleh berjaya? Sebab dia orang selalu always positive thinking. Selalu berfikiran baik-baik je. Tak ada dengki, iri hati, tak ada. Dengki yang baik-baik je. Sebab tu dia orang boleh berjaya. Sebab dia orang perbetulkan niat dia balik. Kosongkan cawan. Baiki balik attitude. Sikap dia. Yang ketiga, kita guna produk. Okey, untuk pengetahuan semua, saya dah guna banyak produk Forever. Brunei, saya dah order everything kat Brunei, saya try. Macam mana garlic, macam mana term, macam mana gasina, semua saya dah try. Kalau tak percaya, boleh tanya saya punya si Mubel. Macam-macam saya order untuk saya rasa dulu. Oh, ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Sebab tu saya dapat kulit macam sekarang. Sebab tu saya dapat result kulit saya macam sekarang. Dulu kalau tengok macam gambar saya kat slide tadi kalau tengok gambar saya masa saya Kentucky, tak cantik super sekarang. Kalau macam nak tengok balik gambar Cik Su sekarang dengan dulu, semua orang nak tengok sekarang. Sebab apa? Kulit skin Cik Su daripada dulu dengan sekarang lah sangat berbeza. Sebab tu sangat enjoy. Cik Su pakai apa? Saya pernah dapat customer yang tengok muka Cik Su. Su, kau pakai produk apa?
Lain muka kau sekarang ni, cantik muka kau sekarang ni. Aku pakai produk yang aku selalu post dan tu lah. Sebab tu kalau aku nak pakai, aku seronok pakai. Sebab apabila kita berkongsi, kita guna, kita rasa dan kita dapat nak beritahu orang. Sangat mudah. Sebab tu use the product, guna produk, share the product, kongsi produk dan you baru dapat result. Macam saya punya anak T, Suhaimah Mamat. Dia guna produk sebab tu dia ada customer. Dia bagi anak dia makan sebab tu ada customer. Dia bagi dia makan dia pun sebab tu dia mudah nak closing orang. Sebab closing from your heart, daripada hati. Berkongsi je. Tak kira nak beli botol kecil sebanyak ke sikit ke, bagi je. Closing pun setakat mana yang mampu. Tak ada masalah, janji customer tu join. Janji customer tu masuk dalam Forever. Supaya bila dia rasa perasaan kejiwaan tu ada. Okey, yang seterusnya sediakan peralatan tool seperti demo, kertas A4, buku GEP, laptop, internet dan lain-lain. Tak ada laptop, tak ada masalah, headset ada, buat dulu mana yang patut. Cik Su ni laptop lama lah, boleh nak guna. Tapi internet wajib. Cik Su pun banyak spend duit untuk buat dalam bilik Soho ni dan juga ada bilik site yang kat luar, ada tempat-tempat lah untuk beli almari untuk produk. Dan saya tak takut dengan produk Forever. Mak cakap, produk Forever sampai je. Mak tak payah risau, tadi ada orang ambil 3 karton. Oh, banyaknya dia ambil. Tadi sebelum saya buat live tadi pun ada orang call nak tanya pasal kesihatan dia, kesihatan suami dia. Dia kata tak apa Kak, nanti lepas saya buat Zoom nanti kita call balik Kak. Sebab apabila you dapat customer, jaga customer tu. Jangan risau. Bila customer tu lari tak ada masalah pun. You cuma hantar je, follow up je, sayang dia. You kena sayang fighter anda, you kena sayang customer anda. Okey, bila you sayang dia, dia akan jaga anda, dia akan deep dengan anda insya-Allah. Walaupun diuji apa-apa, dia dah kenal dah perangai anda macam mana. Walau apa-apa berlaku pun dia dah faham dah perangai anda macam mana. Macam Suhaimah Mamat. Dia dah kenal perangai Cik Su. Cik Su ni garang. Tak garang pun. Cik Su sayang Suhaimah Mamat. Sayang semua sekali. Sebab apa kita sayang? Bila kita sayang anak tim kita, insya-Allah Allah sayang kita. Okey, yang kelima tetapkan matlamat. Daily, weekly, monthly dan yearly. Untuk tahun ni saya memang ada target lah. Target untuk diri saya untuk achieve. Tapi setiap apa yang berlaku kita kena redha dan terus berusaha. Jangan bertapi-tapi. Saya kadang-kadang dulu memang ada jugalah Pok Yi. Saya takut ada je rasa tapi tu mesti bermain dalam mulut. Sekarang ni saya dah cuba dan bukan cuba, lakukan untuk tidak sebut lagi tapi. Terus buat je. Okey, insya-Allah buat je. Lakukan je dan senyum je. Ya Allah, saya masih belajar. Saya pun mengajar orang dan saya pun belajar benda yang sama supaya saya nak keseronokan bisnes tu, keseronokan berkongsi tu, keseronokan bila dapat income tu. Bila income saya dapat income saya lupa nak masuk slide income kat sini, tak apa. Bila saya dapat income saya memang saya 100%, 10% akan saya bagi pada mak. Kalau saya dapat 7,000, saya akan bagi mak 700. Kalau saya dapat 9,000, saya bagi mak 900. Dan sebila saya dapat 5,000, saya akan bagi mak 500. Belum masuk produk lagi. Sebab bagi saya, bila saya sayang mak saya, Allah gandakan lagi rezeki. Saya memang banyak nak doakan untuk mak sebab itulah big why saya. Saya nak dia rasa bahagia. Saya nak keputusan yang saya buat untuk pilih Forever adalah the best platform, the best business dan menjadikan dia happy. Sebab saya sekarang ni, dia nak bawa pergi saya mana pun, Boy, senang aja. Dia kata, nak esok free tak? Kalau mak saya panggil yang saya nak, mak nak esok free tak? Boleh ikut mak tak? Boleh, mak nak beli berapa? Dulu nak keluar, Boy, sangat susah. Nak raya pun kena kerja. Dulu raya pun kena kerja. Nak cuti raya pun 1 hari je saya bagi asisten saya dulu. Bagi asisten cuti dulu. Saya selalu masa dengan arwah ada, selalu cakap, tak boleh cuti lah tahun ni. You kena ambil cuti tau. Sebab saya kena kerja 1 hari, you kena kerja 2 hari, you kena ambil cuti 2 hari. You kena buat. Macam mana pun you kena buat. Sebab dia jaga area senang sikit. Macam tu habis keluar dulu kan. Tapi tak apa. Sebab Allah sayang saya. Sebab apa Allah uji saya? Sebab tu saya dipilih untuk diuji. Allahu Akbar. Okey, selanjutnya apa teknik yang saya lakukan? Macam tadilah saya buat demo, saya buat home party, saya join event, birthday party, flyer, business card perlu ada. Tapi bila kita buat offline, sekarang ni mesin pandemik semua orang tak boleh keluar. Macam tahun lepas kita pun tak boleh keluar tapi banyakkan kita buat online. So bila kita belajar tak pandai, saya pun tak pandai Facebook, saya pun tak pandai sangat live sangat. Bolehlah Facebook tapi tak pandai sangat buat live, page status semua tak pandai sangat. Tapi saya belajar daripada anak-anak tinggal pandai-pandai, mak belajar sampai sekarang saya dah berani buat live. Saya sangat seronok buat live sampai saya kena ban. Buat Facebook baru pula. Sebab apa? Sangat seronok berkongsi. Saya sangat suka sebab saya jadi macam satu story. Sebab ada kenangan saya buat live, seronok sangat sebab ada orang yang jantung
mari jumpa Cik Su. Cik Su, saya nak jumpa anda. Boleh tak datang buat live kat rumah saya? Allah, yang time itulah saya sangat rasa deep. Sebab apa? Orang sangat ambil aura saya masa saya buat live. Masa saya buat live, dia orang ambil aura saya. Sebab kita cakap dengan hati. Sebab tu saya kata, buat live dengan hati. Buat berkongsi pun, you buat pukai pun tak apa, janji dengan hati. Sebab bila you berkongsi dengan hati, seronok, enjoy. Dan customer pun faham apa yang you sampaikan. Dan teknik-teknik selepas buat live, sebab kalau orang ada yang tinggalkan komen, you all messenger dia. Kalau orang bukan forever lah, you all messenger dia, tanya dia, hai salam perkenalan, saya Cik Su. Saya suka guna salam perkenalan. Hai salam perkenalan, saya Cik Su. You all buat bisnes apa? Saya buat bisnes aloe vera. Oh, nak tahu tak marketing plan sangat best dekat forever ni? Tak apalah Kak. Okay, kalau tak nak kita kawan-kawan dulu, boleh tak bagi phone tak? Kita kawan-kawan. Minta. Dan saya pun ada ramai kawan-kawan yang minta di Facebook. Okay, selain tu ke Instagram, okay, story, live, TikTok. Sekarang TikTok Cik Su dah hampir 600 TikTok saya. So saya tak sabar nak buat live kat TikTok. Saya lagi stay lagi buat video, buat rasa enjoy je. Sebab saya nak hidup dengan keadaan yang sangat gembira. Enjoy the journey. Perjalanan hidup ni sangat best, sangat enjoy, sangat seronok. Sebab kita ada kehidupan yang Allah bagi ni, pinjaman ni sementara ni, kita kena enjoy. Dan kita kena berkongsi dengan ramai orang. Contohnya kita buat video, orang share video kita tu yang terbaik tu, orang share dan kita banyak dapat manfaatnya. Kalau kita dah tak ada, contohnya kita meninggal, masih lagi video tu ada, orang kongsi, nampak tak ganjaran pahala tu sampai ke akhir, sampai ke dalam tu kita masih lagi dapat pahala tu. Jangan fikir kita buat lari je, kita buat perkongsian produk yang terbaik ni pun dengan asbab orang guna, sihat, dengan asbab orang guna. Macam saya share tadi kan, kawan saya yang dekat Facebook tu ada masalah jantung, saya dengan niat, alhamdulillah saya sedekahkan dia. Masa tu saya nak tengok result. Sebab kan saya kata, Cik Su, saya tak ada duit nak memakan ni semua. Tak apa. Saya tak suruh awak beli pun. Masa tu saya nak cari, nak tahu kesan dia produk tu pada orang pesakit. Dan saya tengok, baca jugalah, study. Sebab nak bagi kat budak kan, study sikit macam mana produk ni, apa kelebihan. Sebab tu saya hafal kelebihan aloe vera. Lignin, saponin, anthocyanin, semualah. Mineral, ada multivitamin, B1, B2, B3, B2, vitamin B6, B12, so everything saya hafal untuk tahu kelebihan produk tu nak bagi pada budak tu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, budak tu ada 3 jantung berlubang, daripada 3 jadi 1 je. Cik Su nak buat operate tak ni? Buat, teruskan je, proceed je. 1 pun okey lah daripada 3. So saya sangat enjoy sebab apa? Bila orang dapat result daripada perkongsian kita. Sebab tu kita buat bisnes ni jangan harap duit je, tapi harap keikhlasan, keseronokan, dan fight lah apa insentif tu, insyaAllah. Okey, yang selanjutnya kita buat Telegram. Dia guna Telegram dan sebaliknya. Sebab saya buat Telegram, saya guna untuk saya buat short meeting morning. Saya buat short meeting morning untuk tanya dia orang, semangat dia orang, apa target dia hari ni, berapa sisi nak, buat je target forever to drive. Aim higher. You kena target betul-betul apa yang kena plan, needs apa punya action, dan tanya balik. Saya masukkan saya punya ibu sekali, dan kita orang nak share together supaya kita nak berjaya ramai-ramai. Dan YouTube ni saya masih baru belajar, baru buat beberapa video baru belajar. Dan Zoom meeting. Saya pun Zoom meeting baru sangat macam teroka. Zoom meeting ni perlu ada. Sebab tu CBN Syida cakap dengan Cik Su tak apalah guna yang saya. Tak apa dah. Saya kena cuba belajar kerana saya kena beli Zoom sebab apa, saya nak mendapatkan ilmu, saya nak cari ilmu, saya nak belajar, saya nak ke depan. Saya tak boleh bergantung dengan apa 100%. Kalau saya nak berjaya, ini adalah bisnes saya. Saya nak berjaya, saya kena ke depan. Saya kena move, saya kena lalui perjalanan ni. Ingat, setiap apa yang dilakukan mesti ada matlamat. Dan konsisten secara berterusan barulah dapat result yang bagus. Kita mesti record segala aktiviti yang kita lakukan. Macam saya record dalam buku ni. Buku ni. Okay. Never give up. Tak pernah putus asa. Dekat depan ni pun saya punya matlamat. Kat depan ni saya punya matlamat saya. Kat depan ni. Apa yang saya achieve, apa yang saya tak achieve. Kat situ. Saya tulis nama saya baca Al-Fatihah supaya nama saya tu dapat kebaikan lah. Dapat macam pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, supaya kita dapat melihat perkembangan, peningkatan diri, apa yang kita lakukan. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah. Ya Allah, engkau uji aku hari ni, tak apa, aku tahu kau bagi tepat pada waktunya. Sebenarnya setiap apa Allah uji kita, dia tak akan bagi lambat.
tepat dengan satu masa yang memang sangat tepat, tak lebih tak kurang, memang sangat. Orang kata kalau pukul 7 tu pukul 7 lagi bagi. Tak lambat, tak lewat, tak cepat. Macam tu, bagi dengan syak tu. So kita kena faham dan kita kena konsisten dengan apa yang kita buat. Okey? Okey, saya nak ada storytelling sikit. Tengok rumah ni macam mana. Kalau siapa nak tahu dekat rumah ni, apa yang berlaku kat rumah ni sebenarnya, siapa nak tahu storytelling ni? Siapa nak tahu storytelling ni, type nak tahu ataupun type 333. Type dekat komen 333 nak tahu apa yang berkaitan dengan produk yang terbaik ni. Okey, siapa nak tahu? Type 33 untuk menunjukkan keseronokan nak tahu tu apa produk ni bagi kepada kita, apa story ni yang saya nak sampaikan kepada anda, apa kisah di sebalik story ni, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, storytelling ni. Okey, setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak boleh menyerah kalah dengan takdir dan selanjutnya. Ini salah satu cerita saya nak beritahu pada anda. Contohnya cerita dia macam ni. Dalam satu kampung tu ada seorang lelaki. Ada seorang lelaki, ni orang lelaki ni gambar, jangan fokus dengan gambar ni Cik Su ambil dekat dekat dengan apa tu? Dengan YouTube. Jangan fokus dengan gambar ni, fokus dengan apa yang saya nak sampai ni. Okey, dekat gambar ni, contoh ni gambar ni bukan cerita sebenar. Gambar ni bukan cerita sebenar, guna gambar ni sebagai satu tanda lah, tanda yang apa yang saya nak sampaikan kepada anda. Okey, storytelling ni contohnya kampung ada satu rumah, semua orang banjir, penuh banjir, musim semua banjir. So bila banjir melimpah-limpah, ada seorang lelaki ni, dia daripada banjir sikit tau, semua orang kampung dah keluar cari. Semua orang naik bot, semua orang dah keluar, bawa kereta, bawa apa-apa binatang, semua keluar, mana-mana yang sempat, semua bawa keluar semua. Semua orang keluar daripada tangga kecil, daripada satu tangga pergi ke nak naik atas rumah, daripada rumah naik ke tingkat kedua, naik ke tingkat kedua, naik ke tingkat ketiga dan selanjutnya. Daripada masa tu dia orang keluar tarik semua dengan bot. Bot pertama datang, cik saya datang ni nak tak apa, saya nak minta dengan Allah, Allah dengar nasihat saya tunggu Allah, saya dah berdoa dengan Allah, saya dah minta dengan Allah supaya Allah akan redakan semua ni, hujannya akan berlalu dengan tenang. Lepas tu datang lagi bot yang kedua, tingkat yang seterusnya, dia naik atas rumah balik dekat tingkat dia. So cerita yang sama, ya Allah ya Tuhan, aku mohon padamu, kau redakanlah hujan ni kerana aku. Bila dia berdoa dan terus berdoa, dah hantar lagi orang untuk selamatkan dia. Dia berdoa, Allah dah hantar lagi. So bila dah yang ketiga, yang last kali dekat dengan tingkat atas, dia dah ada tingkat atas dah. Tingkat atas, lepas tu hantar helikopter lagi datang nak ambil dia. Helikopter dia nak ambil. Encik, ni dah teruk ni cik. Mungkin kampung ni akan tenggelam cik. Kalau cik tak naik helikopter ni, mungkin cik akan terkorban. Saya tak nak. Saya ada Allah, saya nak ni je. Selepas tu Allahu Akbar, disebabkan bila aku tengok air, bila pasang kan, bila empangan dah pecah, semua air laju gila naik dan pemuda tadi pun telah meninggal dunia. So bila dia meninggal dunia, bayangkan dia meninggal dunia, lepas tu apa yang berlaku kepada pemuda tadi? Dia bertanya pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku dah berdoa denganmu, kenapa kau ambil nyawa aku? Aku dah minta berkali-kali dengan kau, kenapa kau lagi air tu lagi laju, lagi cepat lagi? Aku dah hantar berkali-kali. Engkau berdoa aku hantar. Engkau berdoa aku hantar. Aku hantar orang dengan bot, kau tolak. Aku hantar lagi orang dengan bot, kau tolak. Last kali aku hantar orang dengan helikopter pun kau tolak juga. Maksudnya kau tolak apa yang aku dah hantar. Sebenarnya Allah bukan hantar sekadar air je. Allah hantar orang. Kena kesimpulan dalam cerita ni kita kena faham. Dalam kehidupan kita, bila Allah menguji kita, kita kena tengok surrounding. Bila Allah hantar ni, kita tengok balik. Kenapa Allah uji aku? Kena fikir, kenapa Allah uji ni? So dia nak bagi yang besar lagi. So kalau kita berfikir positif, bila dia hantar tu kita ambil, kalau pemuda tu tadi naik bot, mungkin dia dah terselamat. Betul tak? Kalau dia dah naik bot, mungkin dia dah balik rumah dia bersama dengan keluarga dia, bersama dengan semua sekali. Tapi sekarang ni bila dia tak bersama dengan anak dia, mungkin anak dia sedih, anak dia dah kehilangan bapa. So tapi kalau cerita yang kita nak beritahu pada anda, ini melambangkan kita setiap kehidupan ni jangan menyerahkanlah.
Kita kena bangkit. Walau apa pun ujian yang datang, kat kita terus bangkit. Tak cukup sisi lagi, tak apa, usaha lagi. Jangan, tak apalah, aku reda. Tak apalah, ada keajaiban yang Allah nak tunjuk nanti. Jangan. Keajaiban apa? You kena jangan menyerahkanlah. Setiap kali apa yang ada, kena cepat-cepat melakukan tindakan. Cepat-cepat bertindak, cepat-cepat bergerak, cepat-cepat beraksi. Dugaan dan halangan tu normal. Tapi kita minta dengan Allah, tunjukkan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk aku settlekan segala masalah yang kau beri padaku ini, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Sesungguhnya engkau ada melihat setiap apa yang berlaku dalam kehidupanku, ya Allah. Ya Allah, kau pandanglah aku, kau lihatlah aku. Kerana aku tahu kau bersama aku. Kerana aku tahu tiada yang baik adalah selain engkau, ya Allah. Selalu mendengar doa hamba-hambanya. Sebab itulah kita sebagai seorang hamba ni, kita wajib berikhtiar sehabis baik. Apa yang berlaku, ikhtiar je. Kalau sakit, cari penawar. Kalau tak cukup sisi, cari sisi. Kalau tak cukup tim, cari tim. Kita kena berusaha dengan berusaha. Sebab kita tak akan capai apa yang kita impikan. Kita tak akan capai apa yang kita impikan dengan matlamat yang tak jelas. You tak tahu apa matlamat yang you nak capai. Kalau you tak ikhlas, you tak bersungguh, you tak berusaha untuk dapat yang terbaik, you tak akan capai. Sebab tu dengan sekarang ni, bila leader kita dah tegar, bila kita dah bagi satu amaran kat kita, kita kena muhasabah balik. Kita kena berfikir balik apa yang setiap kita ni Allah dah tentukan rezeki kita daripada dalam perut lagi. Jodoh, ajar, maut, semua dalam perut Allah dah tentukan kat kita sebenarnya. Tapi kita nak kena usaha untuk jadi lebih baik. Allah dah bagi dah. Mati kita bila? Jodoh kita bila? Dengan siapa? Engkau ni jodoh sampai tahap ni dah kau dapat jodoh baik, contoh. Tapi benda tu Allah dah bagi daripada dalam kandungan lagi. Tapi kita sebagai manusia ni kena berusaha untuk jadi yang terbaik. Supaya kita ni berasa hidup kita ni dihargai, disayangi dan juga mendapat manfaatnya. Sebab hidup kita ni hanya sementara je. Buatlah manfaat, buatlah kebaikan sebanyak mungkin untuk mendapat keseronokan perkongsian tu. Sebab tu anda boleh kena terus memberi. Sebila anda memberi, Allah akan tunjuk, Allah akan tengok apa yang anda beri tu. Sebab tu dia akan hantar yang terbaik untuk anda. Walaupun anda diuji dan terus diuji, minta dengan dia. Jangan sombong dengan Allah, jangan ego, jangan angkuh dengan Allah. Minta dengan dia, apa yang nak bagi adalah yang terbaik untuk kita. Kalau kita tak dapat lagi, ya Allah aku bersyukur ya Allah. Aku nak ya Allah, aku hantarkanlah orang yang terbaik yang boleh bantu aku ya Allah. Ya Allah, biarlah aku dapat beri yang terbaik untuk dia dan dia dapat beri yang terbaik untuk aku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah. Lihatlah aku ya Allah, pandanglah aku ya Allah. Minta dengan Allah. Sebab setiap orang ada rezeki masing-masing. Jangan berserah je. Berserah je. Jangan main orang tu macam tak apalah, mungkin tak ada aku dah. Tak apalah, aku ni laki dah meninggal dah. Tak apalah, aku kena usaha sendirilah. Tak apalah. Jangan tak apalah. You kena bangkit dan terus bangkit. Sebab macam saya ada anak 3 orang yang mulut kena isi. Dan dia orang nak belajar. Nanti lagi banyak duit kos untuk belajar. Mungkin dia orang nak pergi hantar kat sekolah dekat universiti. Dia orang ni nak beli rumah, yang ni nak beli kereta. Semua dia orang nak beli. So kita tak mampu nak fikir lagi tau. Dan semakin lama kita semakin meningkat usia. Kalau kita tak usaha sekarang, kalau kita tak bertindak sekarang, kalau kita tak bergerak sekarang, kita tak akan capai apa yang kita impikan. Sama juga dengan Cik Su. Come back dengan saya balik. Saya cakap dengan diri saya sendiri. Bukan saya cakap saja dengan anda, tapi saya cakap dengan diri saya sendiri. Terus bangkit. Sebab saya bersyukur dalam tim CBN Syida, dalam tim Dr. Rahidah yang selalu bagi motivasi pada Cik Su. Sebab tu saya bersyukur, ya Allah ya Tuhanku, kau hadirkan orang yang baik-baik untuk aku. Dapat jaga iman, jaga perbuatanku, percakapanku. Dari dulu saya banyak dah berubah. Sebab apa? Yang Allah datangkan semua yang baik-baik dengan saya. Allah datangkan orang-orang yang baik-baik bersama saya. Sebab Allah sayang saya. Sebab tu saya kata, kita nak jadi baik, tak semestinya dengan perbuatan kita je. Tapi orang surrounding ni mempengaruhi kita untuk jadi lebih baik. Percakapan, perbuatan. Kalau dia tegur kita, kita muhasabah balik. Allah salah aku sebenarnya. Subhanallah. Kita muhasabah balik. Sebab apa kita nak jadi yang terbaik? Pokoknya kata kita cepat. Okey, nampak tak keseronokan kita berkongsi. Okey, setiap apa yang anda lakukan, mulakan dengan senyuman. Okey, mulakan dengan senyuman dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillah.
dapat apa, capai apa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dapat orang masuk VIP, Alhamdulillah. Dapat beli 2 botol, Alhamdulillah. Tapi berusaha, dan bila anda dapat klien, jaga dia betul-betul. Belai dia betul-betul, bukannya belai gosok macam ni. Belai tu maksudnya bagi produk yang terbaik untuk dia. Dia guna produk yang terbaik supaya muka dia cantik, supaya badan dia kurus, supaya dia sihat, supaya penyakit suaminya baik. Bahagian terbaik. Itulah perkongsian saya untuk hari ini. Kepada Kak Lee untuk bagi perkongsian saya untuk hari ini, untuk menjelaskan dengan lebih detail apa yang saya hadapi dalam kehidupan saya, dan saya sangat seronok buat Forever. Saya sangat enjoy dengan kehidupan saya sekarang ni sebab saya bersama dengan anak, dan saya nak capai sebab apa, saya nak bawa mak saya pergi umrah, saya nak bawa ramai berjaya, dan saya nak capai CBM sebab saya nak ambil chairman bonus tu, nak bagi duit kat mak, nak bagi mak rasa happy. Sebab saya bila saya pilih Forever, mak tak menyesal. Sebab apa, saya nak mak saya bangga dengan saya, mak saya sayang saya. Itu yang saya nak buat sekarang ni. Sebab tu saya tak fikir banyak pun, walaupun saya diuji dan diuji, sebab saya tahu Allah sayang saya, Allah pilih saya untuk diuji, dan Allah pilih saya untuk beri rezeki dan bantu ramai orang lain untuk menjana pendapatan. Kongsilah dengan hati, anda akan rasa manfaatnya, anda akan rasa keseronokan saya. Itu saja Pok Ji untuk kongsi hari ini. Assalamualaikum.